Selamat datang dan terima kasih sekali lagi kerana masih bersama saya Hilmi di channel Sembang Tidur. Jadi topik kita hari ini, saya nak dedikasikan kepada kawan-kawan kita di luar sana yang bekerja di rumah ataupun work from home. Sebab saya ada diajukan soalan oleh seorang rakan kita ni baru-baru ni. Katanya dia sejak PKP yang pertama lagi dia dah kena bekerja daripada rumah 100% lah, tak payah pergi ke office. Jadi bila dah sekian lama, beberapa bulan selepas tu, dia mula rasa tak menentu. Jadi dia nak betulkan balik. Sehingga kan dia ada terfikir nak pergi ke farmasi untuk beli sleeping pill lah untuk nak bantu dia tidur. Okey, jadi bila kita dah bekerja dekat rumah ni, mungkin mindset kita dah bertukar secara sendiri, bahawa kita rasa kita tak perlu nak rush. Jadi disebabkan kita asyik terfikir macam tu, kita akan cenderung untuk nak tidur bila kita rasa kita nak tidur. Sepatutnya kita kena tidur bila masa kita perlukan tidur. Okey? Jadi ada beza antara keperluan dengan kehendak kita. Jadi waktu yang sepatutnya kita tidur, kita kena tidur. Okey, jadi tips yang saya nak berikan ni semoga dapat membantulah rakan kita ni. Jadi sebenarnya tip ni tak susah. Okay, yang pertama sebenarnya kita kena ikut rutin kita yang biasa. Walaupun kita dah bekerja daripada rumah, kita buat rutin tu sama dengan kita nak bangun pagi nak pergi ke office kerja. Jadi kita tidur pun sama waktu tidur. Kalau biasa kita tidur sekitar pukul 10, pukul 11 malam. Dan kita bangun pagi lah sekitar pukul 5, 6 pagi macam tu kan biasa. Jadi kita ikut rutin tu juga walaupun kita bekerja daripada rumah. Jadi bila kita jaga kita punya regular bedtime dengan waktu kita wake time tu, jadi waktu tidur kita tu dia takkan lari lah. Okay, tu yang pertama. Sama juga kalau orang tu dia bekerja daripada rumah kena standby waktu malam, mungkin dia ada rotation kan waktu siang, kemudian ada kadang-kala minggu lain dia kena bekerja malam. Jadi waktu kerja malam tu kalau dia tak dapat nak melelapkan mata seketika sebab dia mungkin kena manage kerja dia tu waktu malam. Jadi tak apa. Bila pagi saja dia dah habis kerja, dia dah punch out daripada kerja dia, benda pertama dia kena buat, dia kena ganti balik tidur dia. Bukan kata, oh tak apa dekat rumah, nanti tengah hari nanti aku tidur. Tak boleh. Dia kena ganti dulu tidur dia tu. Kemudian barulah dia bangun nanti, dia buatlah kerja-kerja dia yang lain. Okey, cuma beza dia bila dia tidur pada waktu siang, dia kena pastikan environment dia nak tidur, bilik tidur dia tu sesuai lah. Kalau dah cahaya matahari dah terang, dia kena pastikan pencahayaan dalam bilik dia tu dia dapat kontrol. Maksudnya macam mana? Contoh kalau dia pasangkan langsir yang gelap, yang tebal supaya dalam bilik dia tu gelap. Itu yang pertama. Kalau tak dapat nak buat macam tu, dia boleh pakai penutup mata. Penutup mata supaya dia dapat feeling nak tidur tu. Itu penting. Kemudian kalau persekitaran dia tu bising, dia boleh elaklah dengan pakai earplug. Supaya dapat elak daripada gangguan bunyi bising pada waktu siang hari tu. So that dia dapat tidur dengan lena. Sebab kalau dia tidur tak lena, maka tidur dia tu akan terganggu selama mana dia bekerja malam. Jadi kita tak nak benda tu jadi. Kemudian yang seterusnya, pemakanan. Pemakanan kena elakkan heavy meal, makanan-makanan yang berat ni at least 2 jam sebelum nak tidur. Jadi tak boleh lah kalau kita dah kerja dekat rumah, kita main bantai je kan. Kalau tengah malam, sepatutnya kita dah kena tidur, kita makan tengah malam. Sebenarnya apa yang kita kena buat, kita ikut sama juga rutin kita kalau kita pergi kerja dekat pejabat tu. Kita balik kerja biasa pukul 5, pukul 6 petang, kita dinner waktu pukul 6, sebelum pukul 8 malam lah maksudnya. Sebab apa? Sebab kalau kita dah masuk tidur pukul 10, pukul 11, sebelum pukul 8 tu kita dah tak boleh ambil sebarang makanan berat. Sama juga kalau minuman yang berkafein, kita kena elakkan minuman yang berkafein ni, terutamanya kopi, teh dan juga minuman yang bercoklat, kena elakkan at least 6 jam sebelum kita masuk tidur. Jadi kalau kita masuk tidur biasa dalam pukul 10, pukul 11 malam, sebenarnya selepas pukul 5 petang tu dah tak disarankan untuk ambil sebarang minuman berkafein. Sebab kalau tak, dia akan mengganggu kita punya tidur. Kita akan jadi macam insomnia lah. Kita akan jadi lambat sikit tidur malam tu. Jadi kalau benda tu berlarutan, akan mengganggulah kita punya cycle tidur kita. Yang terakhir, okay, bila kita bekerja di rumah ni, kita mestilah cenderung macam selalu nak terlelap, kan? Sebab contohnya kalau macam kita tak kira kita kerja siang atau kita kerja malam, mungkin kita bukan
dah sepanjang masa tu kita bekerja kan. Mungkin kita kerja depan laptop, kita kerja contact dengan klien. Jadi waktu yang kita tak buat kerja, kita just standby, kita duduk sebab kita tak buat apa-apa. Mungkin sambil-sambil kita tengok TV ataupun sambil-sambil kita tengok YouTube ke, mungkin kita terlelap. Jadi kita kena elakkan daripada tidur yang tak perlu tu, unnecessary nap. Elakkan. Kalau kita dah penat sangat, selepas 2 jam kita dah menghadap laptop ke apa semua, kita boleh bangun, kita stretch out, kita legakan urat saraf sekejap. Sama macam kalau kita kerja dekat office lah. Lama sangat kita dekat meja, dekat komputer kita buat senaman ringan. Jadi sama dekat rumah pun. Sebab kalau kita asyik sangat tidur yang sekejap tu, kita akan jadi malam tu segar dan akhirnya kita jadi terlewat tidur. Okey, kemudian tips tambahan daripada saya, kalau bila masa nak tidur tu, mungkin ambil masa yang agak lama sedikit. Disarankan kita bangun dulu, bangkit daripada katil, and then kita pergi minum air sekejap, ataupun kita keluar sekejap daripada katil ataupun tempat tidur kita. Sebab kalau kita terlalu paksa diri kita nak tidur, dia akan jadi makin menyebabkan kita lagi susah nak tidur. Kita boleh juga dengar muzik. Okay, pasangkan muzik yang tak terlalu kuat. Dan kalau dekat YouTube ni bolehlah kawan-kawan cuba search Alpha Music. Sebab apa? Sebab Alpha Music ni dia mengeluarkan irama yang mana dia boleh trigger kita punya gelombang otak yang dipanggil Alpha Wave. Dan Alpha Wave ataupun Alpha Music ni dia membantu memberi kita ketenangan lah. Kalau orang yang biasa meditation ataupun yoga, dia tahu banyak pasal Alpha Music ni. Jadi boleh cuba untuk membantu kita lebih cepat untuk terlena. Okey, jadi diharap dapat membantulah kawan kita tadi yang bertanya soalan tu, dan juga semoga dapat membantu juga tuan-puan semua dekat luar sana semasa tempoh bekerja daripada rumah ni. Okey, jadi jangan lupa subscribekan channel saya, channel Sembang Tidur ni. Dan ada sebarang isu dan permasalahan tidur, jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah dan saya akan cuba jawab pada masa yang akan datang.